kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita ambil masa 15 ke 20 minit untuk sesi tazkirah kita di pagi hari ini. Ibu-ibu, ayah-ayah semua yang ada kitabnya, silakan buka pada muka surat 7 pula. Pagi hari ini kita akan hayati makna kepada muqaddimah salawat, yang memang setiap kali sebelum mula bacaan salawat ni kita akan baca. Muqaddimah tu pembuka, tuan-puan. Pembuka kepada salawat. Malam tadi diterangkan tentang motivasi, kemudian apa? Motivasi untuk salawat. Di pagi hari ini kita bincang pula insya-Allah tentang muqaddimah salawat yang selalu saya baca di awal sebelum kita sama-sama mula salawat tadi. Ni semua. Apa makna di sebalik muqaddimah salawat yang Ustaz selalu baca ni? Okay, sama-sama kita hayati di pagi hari ini. Kenapa, tuan? Biarlah kita buat amalan dengan penuh kefahaman, dengan faham, bukan setakat hanya ikut-ikutan saja, main ikut je. Orang buat macam tu, buatlah. Orang buat macam ni, buatlah. Tak, tuan, kita nak tahu apa sebetulnya makna yang tersimpan di sebalik amalan. Apa keterangan di sebalik amalan yang kita baca ni. Muqaddimah salawat ni, seperti saya maklumkan tadi, ini adalah bacaan yang kita baca sebelum kita mula bersalawat ke atas Nabi Muhammad. Apa ada pengajaran kita boleh ambil daripada muqaddimah salawat ni. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah, saya rasa kita perlu baca lagi sekali untuk sama-sama kita boleh menghayatinya, insya-Allah. Saya akan terang nanti satu demi satu, ayat demi ayat daripada muqaddimah salawat ni, insya-Allah. Baik. Kita baca sama-sama, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Adimis salata 'alal habib fasalatuhu nurun wa فإذا دعوت الله فإذا رجوت الله فإذا طلبت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. Itu rentak dia ada lagu dia, tuan. Baik, apa maknanya? Baik. Adimis salah. Apa adimis salah? Sentiasalah bersalawat. Adim, mudawamah. Mudawamah, sentiasa. Banyakkan bersalawat. Jadikan salawat ni sebagai satu amalan yang menjadikan lidah-lidah kita basah. Selain dengan zikrullah, juga basahi lidah kita dengan bersalawat. Adimis salah, sentiasalah bersalawat. Alal habib, ke atas. Al-habib tu kekasih. Maksudnya siapa? Kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disuruh banyakkan bersalawat? Disuruh sentiasa untuk bersalawat. Fasalatuhu, kerana salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurun, ia adalah cahaya. Salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi cahaya nanti, tuan-puan, di akhirat nanti. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, as-salatu alayya nurun yawmal qiyamah. Salawat ke atas saya, salawat yang kita baca, itu akan menjadi cahaya. Akan menjadi cahaya ketika apa? Kita melalui siratal mustaqim. Kita melalui jembatan. Jembatan nak menuju ke syurga tu dia gelap, tuan-puan. Dia gelap. Kita nak terang, kita nak ada cahaya, perbanyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Nabi SAW berpesan, kata Nabi, siapa yang nak pahala kebaikannya sempurna di akhirat nanti, maka perbanyakkanlah salawat ke atas saya. Siapa nak ketika ditimbang catatan amalnya tu full, yutakamalu mikyal, kata Nabi, sempurna timbangan pahala amalnya, puas hati tengok ketika amalan ditimbang, maka perbanyakkanlah salawat ke atas saya. Maksudnya banyakkan kita salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fasalatuhu, karena salawat ke atas Nabi Muhammad, nur adalah cahaya. Akan menjadi cahaya untuk kita di hari kiamat nanti. Watib, dan akan menjadi penawar. Dia akan jadi cahaya dan akan menjadi penawar. Penawar kepada apa? Kepada badan kita yang sakit. Penawar kepada apa? Penawar kepada hati kita yang sakit. Hati penuh dengan ujub, riak, takabur dan sum'ah. Banyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad, Allah akan hilangkan. Hati ada sifat hasad, dengki, banyakkan salawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan hilangkan. Penawar. Ataupun sakit kita secara zahir, tuan-puan. Apa-apa sakit, banyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad. InsyaAllah Allah akan hilangkan penyakit. Ustaz, betul ke Ustaz? Banyak salawat boleh hilang penyakit Ustaz? Ya. Ustaz, adakah hadis Nabi kata kalau banyak bersalawat hilang penyakit? Ni kan. Ustaz kata bila banyak salawat ni hilang penyakit. Salawat ni akan jadi penawar. Betul ke Ustaz? Ya. Adakah hadis Nabi bila banyak bersalawat hilang penyakit? Tanya macam tu. Nabi pernah kata ke macam tu Ustaz? Jawapannya tak. Nabi tak pernah kata pun siapa banyak bersalawat akan hilang penyakit. Tak, Nabi tak pernah kata tu. Lepas tu, Nabi SAW pernah kata lebih daripada itu. Kepada siapa? Kepada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni dia datang jumpa Nabi. Dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya nak menjadikan waktu saya, masa-masa saya ni untuk banyak bersalawat kepadamu, wahai Rasulullah. Sepertiga daripada waktu saya, ni kan, saya nak gunakan untuk bersalawat ke atasmu. Untuk baca salawat lah. Maka kata Nabi, jika engkau tambah lagi bagus. Ni kan. Bila tambah lagi bagus. Kata Ubay bin Ka'ab, kalau macam tu wahai Rasulullah, separuh daripada masa saya, masa-masa lapang lah kan, saya nak gunakan untuk bersalawat ke atasmu. Apa kata Nabi? Kalau engkau tambah lagi bagus. Apa kemudian? Kata Ubay bin Ka'ab, kalau macam tu 2/3 lah wahai Rasulullah daripada masa saya nak bersalawat ke atasmu. Kata Nabi apa terbuat? Kalau engkau tambah lagi bagus. Kata Ubay bin Ka'ab, kalau tambah lagi bagus ni, kalau macam tu wahai Rasulullah, saya nak habiskan seluruh masa saya, seluruh waktu saya yang lapang ni, dia ada lapang je, saya nak guna untuk bersalawat ke atasmu, wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, idzan, kalau macam tu kata Nabi, tukfa hammuk wa yughfar zambuk. Kalau engkau buat macam tu, habiskan masa. Orang kata perhabis masa. Habiskan masa untuk salawat ke atas Nabi Muhammad. Bila ada masa lapang je salawat, maka kata Nabi SAW, bila engkau buat macam tu, kata Nabi, tughfar zambuk, tukfa hammuk wa yughfar zambuk. Akan dicukupi segala duka cita engkau. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tanya, sakit yang kita rasa, badan kita, membuat kita sedih tak? Sedih. Kan? Keuangan yang sempit, susah, rezeki sikit, sedih tak? Sedih. Apa-apa pun yang membuatkan kita sedih, dia akan hilang dengan banyak bersalawat ke atas Nabi Muhammad. Bukan setakat penyakit je. Itu yang tadi. Bila kita salawat, banyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad. Sebab salawat ke atas Nabi Muhammad tu penawar. Betul ke Ustaz? Betul. Akan hilang penyakit kita Ustaz? Ya. Asalkan banyak-banyak baca. Ada hadis ke? Tak ada. Hadis Nabi tak kata bila bersalawat akan hilang penyakit. Tapi Nabi SAW kata,
Bila banyak bersolawat, hilang segala yang menyedihkan. Bukan hanya penyakit sahaja. Ni tuan-puan. Hebatnya. Dan kata Nabi, wa yughfar zambuk, dosa engkau akan diampun. Allahu Akbar. Apa yang kita nak lagi tuan-puan? Selain hilang duka cita dan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak dapat? Adimis salat ta'alal habib. Banyakkan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu. Kemudian seterusnya. فَإِذَا دَعَوْتَ اللَّهِ, apabila engkau berdoa kepada Allah. فَإِذَا رَجَوْتَ اللَّهِ, bila engkau berharap kepada Allah. فَإِذَا طَلَبْتَ اللَّهِ, bila engkau meminta kepada Allah. Fi amrin azim, pada perkara yang besar. Minta pada Allah benda yang begitu besar. Minta pada Allah sesuatu yang luar biasa. Macam mana cerita kita pagi tadi tuan-puan, tentang siapa? Seorang peniaga yang bankrupt, namanya Faisal. Kalau ikut duit Malaysia, hutang dia beratus ribu banyaknya. Dia banyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad. Sehari settle. Bukan sehari lah, biar bersalawat. Dia bersalawat banyak hari lah tuan-tuan. Tapi bila sampai satu masa, dia mimpi jumpa Nabi. Nabi pesan macam ni. Suruh sampaikan kepada Sultan. Pada Sultan pada ketika itu, maka habis dia punya duka cita dalam sehari tuan-tuan. Ni habis dia punya urusan. Perkara yang besar tu mungkin dia rasa tak boleh dah lah. Akhirnya jalan terakhir yang dia boleh buat, dia doa pada Allah, dia minta pada Allah agar Allah bagi jalan, dan dia banyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad. Ternyata Allah buka jalan dengan teramat sangat mudah untuk dia. Subhanallah, tu cerita kita pagi tadi tuan-puan. Jadi bila kita minta pada Allah, berdoa pada Allah, berharap pada Allah, meminta satu perkara yang besar, aw asib, ataupun perkara yang sukar, maka fabada du'aaka, mulakan doa engkau. Wakhtatimhu, akhiri doa tadi. Bisalah, dengan salawat. Alal habib, ke atas kekasih, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulakan doa, akhiri doa dengan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, ini hebatnya salawat. Nak berdoa, mulakan dengan salawat, akhiri dengan salawat. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Ali saja, kata Sayyidina Umar, doa ni terhijab. Dia tak naik ke langit. Macam kita ni, hantar borang tu tak masuk, tak sampai. Melainkan bila disertai dengan salawat ke atas Nabi Muhammad. Macam apa tuan-puan? Macam nak kirim surat. Dulu orang ada surat kan tuan-puan. Apa namanya? Stamp ke Islam? Stamp kan? Stamp surat kita. Kita nak sampai surat kita ni, kita hantar dekat pejabat pos, tak akan sampai kalau kosong macam ni. Jadi kena ada stamp. Stamp dia. Stamp dia. Kita bagi ada stamp tu, sampailah nanti surat tu. Macam tu juga doa kita tuan-puan. Doa kita tak naik. Kata siapa? Kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Umar. Doa kita tak akan naik kecuali bila disertai dengan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara adab berdoa, mulakan dengan salawat, akhiri dengan salawat. Macam salawat ni macam apa? Stamp kepada doa-doa yang kita minta. Jadi di antara sebab Allah kabulkan doa kita ialah salawat ke atas Nabi Muhammad. Kenapa kabul Ustaz? Sebab salawat ke atas Nabi Muhammad tu tak ditolak. Tak ditolak. Macam mana nak tolak? Allah sendiri bersalawat ke atas Nabi Muhammad. Okay? Memang tak ditolak. Jadi, macam mana diterimanya salawat kita ke atas Nabi Muhammad, kita harap juga doa kita yang di situ ada salawat ke atas Nabi Muhammad pun juga diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, salawat tu macam stamp kepada doa-doa yang kita minta. Jadi, banyakkan bersalawat, insya-Allah akan semakin banyak doa kita yang diperkenan
yang dikabulkan, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, setakat tu dulu untuk tazkirah kita di pagi hari ini, keterangan kepada kitab salawat Al-Asma'us Saniyah ni, insya-Allah pada muka surat 7. Nanti kita akan sambung lagi pada muka surat yang seterusnya dan keterangan-keterangan yang seterusnya, insya-Allah. Baik,